A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kelas hari ini ditaja oleh PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia. Dan insyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Fussilat. Surah ini kita dah tadabbur di kelas di Taman Hillview sebelum PKP. Kelas tetap kita setiap minggu pada hari Sabtu sebelum PKP, iaitu di Taman Hillview. Dan disebabkan COVID-19 kita berhenti setakat ayat 46. Jadi setelah 4-5 bulan kita berhenti, hari ini kita fikir lebih baik kita sambung surah yang kita terhenti supaya surah ini dapat kita habiskan dan kita dapat mulakan surah yang baru, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita surah Fussilat ni dah tak berapa lah, tak ada satu page lagi. Dia ada semua 54 ayat. Jadi insya-Allah 2 kelas ataupun 3 kelas kita akan dapat habiskan tadabbur surah Fussilat. Okey, sebelum kita sambung ayat baru, ayat 47, kita tengok apa maksud-maksud ayat yang lepas dan apa pengajarannya serta kaitan dengan ayat yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, cuba tengok ayat 44. Ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabiyyun qul huwa lillazina amanu hudan wa shifa wallazina la yu'minuna fi azanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Maksud dia, Allah berkata, jikalau kami jadikan Quran ini adalah Qur'anan a'jamiyyan, Quran dalam bahasa Ajam, iaitu bukan dalam bahasa Arab. Apa sikap orang Arab pula? Allah turunkan Quran dalam bahasa Arab, kemudian dibawa oleh Nabi Muhammad, mereka tolak dengan berbagai-bagai alasan. Antaranya mereka meminta supaya Quran itu diturunkan kepada rasul yang bukan daripada manusia tapi daripada malaikat. Dan ada juga mereka beralasan kalau Quran itu diturunkan sekaligus. Kenapa Quran tak diturunkan sekaligus sebagaimana kitab-kitab yang sebelum ini? Itu adalah sebagai alasan. Adapun dalam ayat ini pula mereka beralasan, Quran itu kenapa tak diturunkan dalam bahasa Ajam? Maka Allah kata, kalau kami jadikan Quran itu dalam bahasa Ajam, iaitu bukan bahasa Arab, mereka akan cari pula alasan lain. Apa dia? Laqalu laula fussilat ayatu. Alangkah baiknya kalau Quran yang diturunkan dalam bahasa Ajam ini dihuraikan, ditafsirkan, didetailkan ayat-ayatnya. Itu Allah nak beritahu orang-orang musyrikin Mekah ni, mereka tolak Al-Quran bukan sebab tak faham, bukan sebab turun dalam bahasa Arab, tapi sebab degil. Jadi bila sebab degil, mereka akan cari apa saja alasan untuk menolak apa yang mereka tidak ingin. Kemudian Allah kata a'jamiyun, adakah patut Quran diturunkan dalam bahasa Ajam sedangkan diturun kepada Arabiyun, orang Arab? Jadi satu benda yang tak masuk akal. Quran diturunkan kepada orang Arab tapi bukan dalam bahasa Arab. Maka sebab itulah sesuai dengan mereka yang diturunkan Al-Quran, iaitu bangsa Arab, maka bahasa yang sesuai ialah bahasa mereka, iaitu Al-Quran di dalam bahasa Arab. Kemudian Allah beritahu, Qul, katalah wahai Muhammad, beritahu pada mereka, Quran ini sebenar untuk siapa ni? Lillazina amanu, untuk bagi orang yang beriman, Quran ini akan menjadi hudan, petunjuk.
wasyifa, dan sebagai penyembuh, perawat. Jadi kalau orang Quran kalau Quran dimiliki oleh orang beriman, maka Quran itu bernilai. Nilainya apa dah? Sebagai panduan dalam kehidupan mereka. Mereka tak akan buat, mereka tak akan cakap apa-apa sahaja, mereka dipandukan oleh Al-Quran. Dan bila mereka ada masalah, mereka akan mencari Quran untuk merawat masalah mereka. Itu kalau Quran berada pada orang beriman. Tapi Quran kalau ada pada orang yang mengaku beriman, tapi sebenarnya dia tak beriman, maka Quran hanya akan dijadikan sebagai perhiasan, sebagai bahan bacaan, sebagai alat untuk menghalau jin, untuk merawatkan penyakit tertentu. Itu bila mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran. Kemudian Allah kata, orang yang tak nak faham Al-Quran ni seumpama orang yang tidak beriman, iaitu fi azanihim waqrun, dalam telinga mereka ada penutup, penyumbat, yang menyebabkan mereka tak boleh nak faham Al-Quran. Ialah bila telinga kita tersumbat, orang cakap apa pun kita tak tahu sebab tak dengar. Jadi Allah nak bagi tahu orang yang tak beriman dengan Al-Quran seumpama orang yang pekak, yang telinganya tertutup. Mereka tak faham apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Dan wahwa alaihim ama, mereka juga buta. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Dan Allah bagi contoh, Allah bagi contoh orang-orang macam ni, orang-orang macam ni yang ambil Quran sebagai bahan bacaan sahaja untuk halau jin ke, hantu ke. Allah kata, ulaika yunadawna min makanin ba'id. Orang macam ni seumpama orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Apa maksud dia? Bila dipanggil daripada tempat yang jauh, maksudnya dia tak akan dengar lah. Walaupun mulutnya membaca Al-Quran. Tapi sebab dia tak faham, seumpama kita panggil orang dari tempat yang jauh. Kemudian Allah kata, وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ. Sesungguhnya kami telah datangkan kepada Musa kitab, lalu kitab itu diperselisihkan, didebatkan. Kemudian walaula kalimatun, kalau bukanlah ketetapan daripada Allah telah ditetapkan, maka mereka akan dihukum oleh Allah seberapa segera. Wa innahum lafi syakkim minhu murib. Dan sesungguhnya mereka sebenarnya dalam syak, dalam keraguan. Kemudian ayat 46 Allah bagi kaedah. Kaedah ataupun juga dalam masa sama motivasi kepada orang yang beriman, iaitu man amila salihan fali nafsi. Siapa yang beramal soleh, Allah kata untuk diri dia. Siapa yang beramal soleh untuk diri dia. Ni benda ni antara sebab kenapa ramai orang malas beramal soleh. Sebab dia rasa beramal soleh tu bukan untuk diri dia, tapi untuk Allah ataupun untuk orang lain. Bila dia rasa untuk orang lain, dia jadi malas. Berbeza dengan kalau dia bekerja. Kalau dia bekerja, dia cukup yakin untuk diri dia. Untuk beli rumah, rumah untuk dia. Untuk beli kereta, kereta untuk dia. Maka dia akan bekerja bermati-matian. Mindset tu akan menentukan setakat mana orang tu bersungguh-sungguh dalam bekerja. Maka sebaliknya, amal-amal soleh ataupun kerja-kerja akhirat ni, dia tak rasa untuk diri dia. Dia rasa untuk Tuhan, untuk orang lain. Maka dia buat cincai. Jadi Allah nak betulkan fahaman tu, siapa beramal soleh untuk diri dia, bukan untuk Allah. Allah langsung tak berhajat. Jadi kalau untuk diri kamu, jangan buat cincai. Sebab ini untuk kamu. Apatah lagi amalan tu bukan untuk setahun, bukan untuk 20 tahun, bukan untuk 2000 tahun, tapi untuk abadan, untuk khalidina fiha abadan, untuk yang kekal. Begitu juga waman asa'a fa'alaiha. Allah nak betulkan fahaman yang kedua, siapa yang buat jahat, maka dosa ke atas dirinya. Ramai yang buat jahat pada orang, dia rasa orang tu yang akan tanggung kesusahan. Tak. Allah betulkan, sebenarnya bila kamu buat jahat pada orang, kamu mengumpat pada orang, sebenarnya kamu yang akan susah, bukan dia. Dia mungkin pada zahirnya susah, tapi kat dunia je. Tapi di akhirat besok kamu akan susah. Bahkan dunia pun kamu akan rasa sempit hidup bila kamu duduk dalam dosa. Dan Allah kata, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Dan Tuhan kamu tidak pernah zalim kepada seseorang hamba pun. Yang zalim ialah
kita sendiri. Yang zalim ialah manusia sendiri, bukan Allah. Okey, itu ayat yang lepas. Kemudian ayat hari ini Allah nak bagi tahu antara punca manusia tak beriman kepada Allah, manusia tolak Al-Quran, manusia zalim pada diri sendiri, zalim pada orang, puncanya ialah ayat 47. Iaitu manusia tidak percaya kepada hari akhirat. Manusia tak percaya pada hari pembalasan. Sebab tu banyak dalam Quran, surah Al-Mulk pun ada, surah Yasin pun ada, surah Sajadah pun ada, iaitu orang kafir selalu bertanya dalam bentuk memperlekehkan ataupun memperolokkan Nabi. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka selalu bertanya, bila lagi nak datang hari kiamat ni kalau kamu bercakap benar wahai Muhammad? Yas'alunaka anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya engkau tentang as-sa'ah kiamah. Maka aina mursaha, bila waktunya? Jadi soalan-soalan tu sebenarnya bukan mereka nak tahu bila kiamat, tapi sebenarnya mereka nak tunjukkan bahawa mereka memang tak percaya langsung kepada hari kiamat. Jadi Allah huraikan ayat 47. Okey, yang biasa orang-orang kafir bertanya ialah wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Ini antara ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan orang kafir ini selalu bertanya tentang hari kiamat. Tapi bukan tanya percaya, tanya menunjukkan mereka tak percaya dan mereka nak mempermainkan Nabi. Wa yaquluna, mereka berkata, mata, bila? Hazal wa'du, janji ni. Iaitu janji hari kiamat. Bila nak berlaku ni? In kuntum sadiqin. Kalau kamu benar, bercakap benar, bila nak berlaku, bagi tahu kami. Bila? Tarikhnya bila? Maka Allah menjawab dalam ayat ni. Antara jawapannya ialah dalam ayat 47 surah Fussilat. Ilahi hanya kepadanya, hanya kepadanya yuraddu, dikembalikan ilmu tentang as-sa'ah, hari kiamat. Jadi Allah jawab apa dia? Hanya kepada Allah. Mereka tanya Nabi, ya. Ada ayat yang yas'alunaka anis sa'ah, mereka bertanya engkau. Maka Allah kata, jawablah kepada mereka, hanya kepada Allah dikembalikan tentang ilmu, iaitu bila berlakunya kiamat. Dalam bahasa Arab, bila ilahi diawalkan, kalau ilahi diawalkan, apa maksud dia? Maksudnya ialah hanya kepadanya, iaitu hanya kepada Allah. Maknanya tidak ada seorang pun tahu tentang hari kiamat, walaupun manusia hebat macam Nabi Muhammad pun tidak tahu, walaupun Rasul di kalangan malaikat yang paling baik, yang paling dekat dengan Allah, iaitu Jibril pun tidak tahu. Jadi kalau Rasul yang paling dekat dengan Allah, orang kanan Allah pun tidak tahu hari kiamat, maka orang lain tidak akan tahu. Siapa yang mendakwa dia tahu hari kiamat ialah dia adalah pendusta. Okey? Jadi satu, Allah nak bagi tahu tentang ilmu kiamat ni jangan tanyalah. Sebab itu khas untuk Allah, jangan tanya. Kemudian yang kedua, Allah nak bagi tahu pada Nabi supaya bagi tahu pada orang musyrikin. Kerja aku, kerja Nabi bukan menceritakan tarikh kiamat. Tarikh kiamat ni hak Tuhan. Kerja aku bukan cerita tarikh kiamat. Tapi kerja aku, kata Nabi, ialah menceritakan persiapan untuk menghadapi kiamat. Persiapan menghadapi kiamat. Mana lebih penting? Ini Islam juga mengajar kita fikir dan buat yang terpenting, yang awaliyat, yang utama. Antara bersedia untuk kiamat
dengan tahu tarikh kiamat? Mana lebih penting? Tentulah yang lebih penting ialah bersedia. Mana lebih aula kita tahu tarikh peperiksaan dengan kita buat persiapan untuk menghadapi peperiksaan. Mana lebih penting? Jadi Islam mengajar kita utamakan yang utama. Yang tak penting, yang tak utama, tinggalkan. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis, dalam hadis sahih, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis sahih, maksud dia Nabi bersabda, min husni islamil mar'i, dari tanda keindahan, kecantikan, kesempurnaan Islam seseorang. Islam ni ada yang lemah, ada yang sempurna. Jadi kalau Islam tu sempurna, apa tanda dia? Apa tanda dia? Islam seseorang sempurna, cantik. Iaitu tarkuhu, dia meninggal ma la ya'nihi, apa yang tidak penting. Jadi kalau kita nak tengok Islam seseorang tu okey ke tak, tengok dia suka tak tanya soalan ataupun bercakap benda yang tak ada faedah. Kalau suka tanya soalan yang tak penting, suka cakap benda yang tak ada faedah, mana Islam dia tak lengkap, Islam dia tidak sempurna. Tapi kalau dia hanya cakap benda yang penting sahaja, kalau tak ada benda yang penting, dia diam, itu tanda Islam dia cantik. Jadi Allah nak ajar dalam ayat ini bahawa jangan bertanya, jangan berbincang tentang tarikh kiamat. Sebab itu hak eksklusif Tuhan. Sahabat pernah tak bertanya kepada Nabi tentang tarikh kiamat? Sebagaimana orang kafir kan? Orang kafir banyak Allah rakam dalam Quran, mereka bertanya Nabi, tapi tanya mereka tu berdosa. Sebab mereka tanya tak percaya. Yang kedua, mereka tanya dalam keadaan mempermainkan Nabi, berdosa. Tapi ada tak sahabat Nabi yang bertanya Nabi soalan yang sama? Bila berlaku kiamat? Ada. Cuma soalan para sahabat berbeza. Mereka tanya tu untuk bersedia, bukan untuk tidak percaya ataupun untuk mempermainkan Nabi. Tapi apa jawapan Nabi bila sahabat yang bertanya? Apa jawapan Nabi bila sahabat bertanya matas sa'ah? Bila berlaku as-sa'ah, kiamat? Nabi tak jawab soalan ni sebab tarikh kiamat Tuhan je tahu. Nabi tak tahu. Maka Nabi jawab dengan soalan yang lain. Wa ma addatta laha. Nabi jawab dengan soalan. Wa ma addatta laha. Apa yang kamu telah bersedia untuk hari kiamat? Soalan bila, tapi jawapan Nabi, apa persiapan kamu untuk hari kiamat? Makna Nabi nak ajar sahabat, buat yang penting, yang utama. Apa dia? Persediaan. Bukan cari tarikh kiamat. Dan sahabat ni jawab apa? Aku tidak bersedia dengan solat yang banyak, dengan puasa yang banyak, tapi aku sangat cinta Allah dan Rasul. Maka Nabi jawab, Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cinta. Kata Anas bin Malik, lepas aku mendengar jawapan Nabi itu, iaitu seseorang akan berada bersama orang yang dia cinta. Kalau dia cinta Allah dan Rasul, di akhirat dia akan berada bersama Allah dan Rasul dalam surga. Maka kata Anas bin Malik, aku tidak pernah gembira sebagaimana gembira mendengar jawapan Nabi itu. Jawapan itu adalah hiburan kepada orang beriman. Apa dia? Bila mereka cinta Allah dan Rasul, itulah tanda mereka insya-Allah bakal calon ahli syurga. Sebab yang duduk dalam syurga ialah orang yang cintakan Allah dan Rasul. Dan bila sebut cinta Allah dan Rasul, mesti ada tandanya. Bukan setakat lafaz, bukan setakat berselawat. Tak. Cinta Allah dan Rasul ialah fattabi'uni. Tanda cinta pada Allah dan Rasul pula ialah ikut sunnah Nabi dalam semua aspek ibadat kita.
Okey? Benda ni penting ni. Yang paling penting dalam hidup apa dia? Bukan rezeki, bukan makanan, bukan keluarga, bukan harta. Yang paling penting dalam hidup ialah persiapan nak menghadapi mati. Sebab tu Allah sebut dalam surah apa ni? Allah sebut dalam surah Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat ni selalu kita bacakan, iaitu dalam surah Al-Mulk. Allah berkata, Allah yang telah menciptakan kematian. Kematian ni sebenar kiamat yang kecil. Ada satu hadis ni dhaif lah, tapi maksud dia betul. Hadis ni berbunyi apa? Man mata qad qamat. Maksudnya siapa yang telah mati, maka telah berlakulah kiamatnya yang kecil. Jadi as-sa'ah ni kiamat yang besar, tapi mungkin kita tak sempat dengan kiamat yang besar. Walaupun tak sempat dengan kiamat yang besar, kita ada satu lagi kiamat, iaitu kiamat yang kecil, iaitu bila mati. Jadi Allah kata, Allah yang mencipta kematian, yang juga merupakan kiamat yang kecil, dan juga mencipta kehidupan. Apa tujuan? Untuk dia menguji kamu, siapakah paling baik amalan. Ini yang persiapan yang Nabi tanya sahabat ni. Apa persiapan kamu untuk menghadapi kematian? Tarikh mati tak penting. Sebab tak ada siapa yang tahu tarikh mati. Dia akan datang bila sampai waktunya. Yang penting, amalan kamu dah jadi ahsanu amalan ataupun sama dengan dulu. Amalan kamu dah betul-betul ikut Nabi ataupun masih ikut orang ramai. Jadi ahsanu amalan ni, kata Fudail bin Iyad, dua aja. Satu, paling ikhlas. Yang kedua, paling menepati sunnah Nabi. Jadi kalau daripada kita duk sibuk bila mati, kan, bila nak kiamat, baik kita baiki amalan kita. Amalan aku ni belum tepat dengan sunnah Nabi, baiki. Amalan aku tak khusyuk, pastikan solat khusyuk. Amalan aku masih lewat, pastikan awal. Makna bila kita buat benda tu, kita telah bersedia untuk menghadapi kiamat yang kecil. Okey, boleh? Timbul persoalan, kenapa Allah tak bagi tahu tarikh kiamat dan juga tarikh kematian? Kenapa Allah tak bagi tahu? Sampai Nabi sendiri pun tak tahu, malaikat Jibril pun tak tahu. Hanya hak Tuhan saja. Jadi apa hikmah? Kenapa Allah tak bagi tahu? Kan kalau Allah bagi tahu kan bagus, senang, boleh semua boleh bersedia kan? Apa hikmahnya? Kita tahu Allah buat apa-apa semua berdasarkan alimun, berdasarkan ilmu, kemudian hakimun, berdasarkan hikmah. Jadi Allah sembunyikan tarikh kiamat dan juga tarikh kematian berdasarkan ilmu, dan ilmu Allah pula berdasarkan hikmah. Jadi soalannya, apa hikmah Allah tak bagi tahu tarikh kiamat dan juga tarikh kematian? Apa dia? Manusia ni buat sesuatu tu bukan kerana kiamat tu nanti, buat kerana Allah lah. Kalau dia tahu kiamat tu bila-bila tarikh tu, dia konsentrate kiamat bukan kerana Allah, bukan kerana pencipta. Oh, makna kalau dia tahu kiamat, dia akan buat kerana nak menghadapi kiamat, bukan kerana Allah. Tapi ada hikmah yang lebih besar daripada itu. Ujian. Ha? Menilai ujian. Menilai tahap ujian sebagai ujian, Ustaz. Tapi kalau Allah bagi tahu tarikh pun boleh juga Allah nak uji dalam keadaan tarikh dia tahu. Boleh je. Tak ada ujian. Dia buat baik kan, dah tahu nak kiamat. Ha? Dia buat baik kan. Dia tinggalkan dah semua maksiat, saya dah tahu nak kiamat. So, Jadi kalau dia buat baik, bila dia tahu kiamat kan, tarikh kiamat, dia pun buat baik. Jadi apa rugi apa untung?
Dia takkan dia tak ikhlas, tapi ada satu hikmah yang paling besar. Yang hikmah ni menunjukkan Allah sangat sayang pada kita. Sentiasa akan berhati-hati. Berhati-hati ke sentiasa bersedia? Okey, beza kan? Kalau kita tahu tarikh kiamat 22 kan? Ataupun tarikh kita mati 20 hari bulan 12 20 22 kan? Agak-agak bila kita akan beramal? 19 hari bulan kan? Jadi bila kita beramal 19 hari bulan, mungkin amalan kita betul diterima ataupun mungkin tak diterima. Kalau tak diterima, nanya tak? Okey. Kalau diterima, agak-agak kita banyak tak amalan? Sikit je. Mungkin kalau masuk pun syurga paling bawah. Kalau Allah nak kita dapat syurga yang paling atas. Dengan apa? Dengan amalan yang banyak. Maka caranya Allah sembunyikan tarikh kematian. Sebab bila kita tak tahu tarikh kematian, apa kita akan buat? Terus beramal dan sedia beramal. Jadi bila kita terus beramal, sedia beramal, maka banyak tak amalan kita? Bila banyak, kita dapat tak syurga paling tinggi? Kenapa banyak? Sebab kita tak tahu kiamat bila. Bila tak tahu, kita bersedia. Amalan semakin banyak. Boleh? Itu yang disebut tu betul. Tapi hikmah yang paling besar, Allah nak kita buat sebanyak yang mungkin supaya kita dapat syurga yang terbaik. Okey? Jadi bila kita tahu hikmah Allah sembunyikan tarikh kematian, kita akan lebih bersyukur kepada Allah. Dan sebab itu Allah kata orang yang paling cerdik siapa? Subhanallah. Nabi sendiri bersabda dalam satu hadis, bila dia tanya, siapa Al-Kisu? Siapa Al-Kais? Siapa orang yang paling cerdik? Nabi jawab apa? Pertama, orang yang paling banyak ingat mati. Yang kedua, dia bila paling banyak ingat mati, apa berlaku kesan daripada itu? Dia paling banyak dan paling baik persiapannya. Bila dah asyik ingat mati, dia akan buatlah. Aku nak mati mungkin malam ni, dia akan buat amalan. Bila tiba-tiba tak mati, mungkin besok dia akan buat lagi. Jadi Nabi kata orang paling cerdik ialah orang yang pertama, paling banyak ingat kematian. Yang kedua, paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian. Kata Al-Qaddad, man aksara zikral maut ukrima bisalasin. Kata seorang salafus salih yang bernama Al-Qaddad, man aksara, siapa yang memperbanyakkan mengingati kematian, ukrima, dia dimuliakan, dia diberi kelebihan, bisalasin, dengan tiga perkara. Pertama, ta'jilu at-taubah. Pertama, kalau selalu ingat kematian, yang pertama kebaikan, dia akan segera bertaubat. Dia tak akan tangguh. Yang kedua, dia akan diberi sifat qanaah. Qanaah apa makna? Qanaah mana? Cukup apa yang ada dia reda. Dia tak tamak. Kenapa? Ni aku tamak lagi cari banyak, tengok malam ni mati. Bila mati, semua yang aku tamak tak berguna. Jadi faedah kedua, kalau banyak ingat mati, dia akan ada sifat qanaah.
Tidak tamak. Dan yang ketiga, dia akan cergas dalam beribadat. At-tansyid, tansyid dalam beribadat. Dia akan rajin beribadat. Dia akan buat awal waktu. Sebab apa? Mungkin lepas ni dia mati. Besar faedah bila selalu ingat kematian. Ni nikmat yang besar ni, nikmat yang besar pada bukan duit banyak. Bila berdosa terus bertaubat, dan bila Allah bagi apa rezeki dia qanaah, dia tak tamak. Dan yang ketiga, dia rajin beribadat, rajin bangun malam, rajin baca Quran. Dan kata Qadat juga sebalik, siapa yang selalu lupa kematian, maka dia akan ditimpa dengan 3 musibah. Siapa yang jarang ingat kematian, dia akan ditimpa dengan 3 musibah, 3 bala. Apa dia? Pertama, berlawanan, iaitu dia suka menangguhkan taubat. Alah, besok sempat, minggu depan sempat, lepas pencen sempat. Itu sebab apa? Tak ingat kematian. Yang kedua, dia akan menjadi orang yang sentiasa tamak. Tak cukup apa yang ada walaupun umur dah 70 kan. Tamak makan, tamak nak berjalan, tamak nak harta, tamak macam-macam. Dan yang ketiga, ini paling bahaya, iaitu malas beribadat. Nak solat malas, nak solat sunat malas, nak zikir malas, nak bangun malam lagi malas. Kenapa? Sebab dia teringat kepada kematian. Okey? Ini faedah ni, faedah Allah sembunyikan tarikh kiamat ataupun tarikh kematian. Banyak faedahnya. Kemudian Allah beritahu lagi, sebenarnya bukan setakat ilmu tentang tarikh kiamat saja, hak Tuhan sahaja yang tahu, tapi ada lagi benda lain yang Allah saja tahu tapi manusia tak tahu. Apa dia? Wa ma takhruju, dan apa yang takhruju keluar. Min samarat, dari samarat buah-buahan. Min akmamiha, dari akmam kelopaknya. Jadi apa lagi yang Allah saja yang tahu selain daripada hari kiamat, tarikh kiamat? Apa lagi yang Allah tahu? Iaitu tidak ada yang keluar daripada buah-buahan, daripada kelopaknya, melainkan Allah saja yang tahu. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Allah nak bagi tahu ialah kehebatan dia, ilmunya yang luas, yang meliputi segala-gala, dan dalam masa sama Allah nak bagi tahu kita ni sangat lemah. Kadang-kadang kita nak tanam pokok durian kan, ada 10 pokok. Kita tak tahu pokok mana yang berbuah. Setiap pokok pula keluar berapa bunga. Dan setiap bunga pula berapa akan jadi buah, berapa yang akan gugur. Dan yang dah jadi buah pula kita tak tahu berapa yang akan besar dan masak, dan berapa pula yang tak sempat masak gugur. Yang dah masak pula kita tak tahu berapa ulas dalam buah durian tu. Yang dalam ulas durian pula kita tak tahu ada biji ke tak ada. Tapi semua tu Allah tahu, Allah tahu. Bukan setakat pokok saja, buah-buahan, macam-macam lah buah-buahan. Jadi kehebatan Allah, kalau setakat yang ni Allah tahu, maka kiamat tu Allah tahu. Yang kedua, wa ma tahmilu, dan apa yang dihamilkan ataupun dibawa, dikandung. Apa yang dikandung? Min unsa, dari unsa. Unsa ni nakirah. Bila nakirah umum. Bila umum dia termasuk orang, termasuk binatang.
Orang yang mengandung, yang melahirkan perempuan, maka binatang pun sama, yang melahirkan adalah betina. Yang kedua, Allah nak beritahu yang khas untuk Allah sahaja. Ilmu ni hanya untuk Allah. Manusia tak tahu. Apa dia? Apa saja yang dikandung oleh wanita ataupun betina, Allah tahu segala-galanya. Manusia tak tahu. Contohlah perempuan yang mengandung kan, ataupun suami yang isteri dia mengandung, dia tak tahu anak tu lelaki ke perempuan. Kalau dia pergi jumpa doktor pun, doktor nak tahu pun kenapa alat dia, itu pun belum tentu tepat. Kadang-kadang dia tahu jantina, tapi dia tak tahu warna kulit anak dia warna apa, matanya sepek ke, hidung mancung ke, hidung penyek ke. Kemudian anak tu bila keluar sempurna tak anggota dia ataupun ada cacat. Bila dah keluar, belajar kat mana, sekolah mana, masuk universiti mana, masuk bidang apa, lepas tu kerja kat mana, semua dia tak tahu. Lepas tu nak kahwin dengan siapa, mak bapak tak tahu, tapi semua Tuhan tahu. Nak kahwin dengan siapa, dapat anak pula berapa orang, dan anak dia pula hidup berapa lama, semua Allah tahu. Padahal kandungan tu bukan jauh daripada kita, duduk dalam perut je. Itu pun kita tak tahu dah nasib kandungan kita. Kemudian yang ketiga, wala tada'u, dan tidak tada'u, tidak melahirkan. Tidak dia melahirkan, melainkan bi'ilmihi, dengan ilmunya. Apa maksud ni? 3 benda Allah kata, selain pada kiamat yang paling besar, ada lagi 3 benda yang Allah beritahu, ini hak Tuhan saja yang tahu. Manusia tak tahu. Satu, buah-buahan. Berapa banyak kelopak dia, berapa banyak bunga, berapa banyak jadi buah, berapa banyak buah tu masak, Allah tahu. Yang kedua, kandungan. Dalam kandungan tu, laki ke perempuan, berapa orang, masa depan dia, umur berapa banyak. Kemudian yang ketiga, boleh bersalin ataupun tak, ataupun gugur. Semua tu bi'ilmihi, ada dalam ilmu Allah. Jadi bila kita dengar, kita faham, kita rasa, ya Allah, aku ni terlalu jahil. Yang dalam kandungan perut aku bukan perut orang. Dalam perut aku pun aku tak tahu apa masa depan anak aku. Berapa lama dia nak hidup. Maka sepatutnya bila kita rasa semakin kita jahil, semakin kita bergantung pada Allah yang Maha mengetahui. Okey. Jadi setakat ni pengajaran paling besar ialah tentang apa? Tentang kematian. Ini yang paling bahaya ni, ya. Paling bahaya ialah orang tak bersedia untuk kematian. Kita dengar kematian kan semalam, siapa yang mati? Ketua Pengarah JAKIM kan? Ketua Pengarah JAKIM, bukan bekas, bukan dah pencen, masih pegang jawatan besar, Ketua Pengarah JAKIM. Umur masih muda lagi, tak sampai 60, mati. Minggu lepas, student saya meninggal, walaupun umur dah 70 kan, 70 lebih. Tapi dia pergi hospital pukul 8, pukul 11 mati. Tak tahu. Jadi kita sendiri, saya pun tak tahu bila saya akan mati. Bila tak tahu, itulah hikmahnya kita akan sentiasa bersedia dengan amal soleh sebaik yang mungkin. Kemudian, ini cerita pasal orang-orang yang tidak percaya pada Allah, keadaan mereka di akhirat besok. Wa yauma yunadihim, dan hari yunadihim, dia iaitu Allah menyeru mereka. Menyeru mereka. Allah memanggil mereka. Siapa ni? Memanggil orang-orang yang tak beriman ni, yang tak percaya pada Allah, yang tak percaya pada hari kebangkitan. Allah panggil dia hari akhirat besok. Apa dia? Aina syurakai? Di mana sekutu-sekutuku? Dulu kamu sembah aku dan kamu sembah juga yang lain. Okey, sekarang di akhirat besok cuba panggil. Di mana sekutu-sekutu yang kamu sekutukan mereka dengan aku? Cuba panggil. Ada apa ni?
Ada hadis yang orang-orang musyrik ni betul-betul panggil. Yang sembah berhala dia panggil berhala Lat. Wahai Lat, dia menjerit tapi tak ada seorang pun nyahut. Yang sembah pokok, dia panggil pokok, wahai pokok. Yang sembah lembu, dia panggil. Sebab Allah suruh panggil ni, aina syuraka'i, panggil semua. Maka mereka kata apa? Qalu, mereka menjawab, azannaka, azannaka. Azannaka makna daripada azan. Azan dia, dilawakan azan, apa makna dia? Iklan, iaitu memberi tahu masuk waktu solat. Jadi azannaka daripada azan, maknanya apa? Kami, mereka yang kafir ni menjawab kepada Allah, kami telah mengiklankan ataupun kami telah memberitahu engkau, wahai Tuhan, apa dah? Ma minna, tidak ada minna dari kami seorang pun menjadi saksi. Dia jawab apa? Setelah dia panggil semua berhala-berhala Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain daripada Allah, mereka bagi kepada Tuhan, kami nak bagi tahu engkau, wahai Tuhan, sebenarnya tak ada seorang pun yang boleh jadi saksi kepada kami, kepada Tuhan yang kami sembah. Tak ada. Tuhan pun tak menyahut, saksi pun tidak ada. Masa ni mereka mengaku sebab apa? Sebab dah mereka betul-betul nampak musibah yang menimpa mereka. Okey, kemudian Allah beritahu wa dhalla, dan dhalla ni makna sia-sia. Dia dalam bahasa Arab, dhalla ni asal dia makna dia sia-sia ataupun hilang. Sebab tu orang kafir dipanggil fi dhalalim mubin. Kenapa? Sebab dia telah hilang pedoman. Dia telah hilang petunjuk. Jadi, dan telah sia-sialah dari mereka makanu, apa yang adalah mereka yad'u, mereka menyembah ataupun mereka beribadat min qablu, dari sebelum ini. Bila mereka sendiri dah mengakui tidak ada saksi pun yang boleh membantu mereka, Tuhan yang mereka panggil pun tak ada seorang menyahut, maka Allah kata semua yang mereka sembah tu adalah dhalla, semua hilang, sia-sia dan tidak ada faedah. Subhanallah, Allah rakam ni, benda ni belum berlaku. Sebab itulah kalau kita baca Quran, kita akan tadabbur, kita akan tinggalkan benda ni sebelum betul-betul berlaku pada hari kiamat. Tapi kalau kita baca, kita tak faham, kita tetap akan buat ni benda yang sia-sia. Kadang-kadang kita jumpa bomoh, kadang-kadang kita minta doa pada orang mati. Itu semua menyebabkan amalan kita boleh terpadam, terhapus. Kemudian Allah kata wazannu, dan mereka yakin. Mereka ni, yakni penyembah berhala, yakin. Ma lahum, tidak ada bagi mereka min mahis, dari mahis ni mahrab, tempat lari. Dia salah macam mana kat dunia, buat jenayah macam mana kat dunia, ada ruang lagi, ada peluang lagi untuk kita lari. Sama ada pakai kabel ke ataupun kita cabut lari kan. Kadang-kadang orang yang bersalah bawa pergi ke mahkamah, dia boleh cabut lari lagi. Kadang-kadang bergari bawa pergi hospital, boleh cabut lari lagi. Kadang-kadang pakai kabel, kadang-kadang bayar. Tapi orang kafir di akhirat besok, mereka cukup yakin, bukan agak-agak dah, yakin bahawa mereka tidak ada lagi tempat lari. Nak lari ke mana? Nak lari ke mana? Sebab tanah di akhirat besok padan jarak, padan terkukur.
Tidak ada pokok, tidak ada bangunan, tidak ada lubang, tidak ada gunung, tidak ada gua. Nak lari ke mana? Okey. Ada masa lagi kan? Suku. Okey. Kemudian Allah bagi kita tabiat manusia. Tabiat manusia yang kufur kepada Allah, termasuklah orang beriman ada sifat-sifat ni. Apa sifat yang tak baik yang ada pada orang kafir tapi kena tempias pada orang beriman? Iaitu la yas'amu. Tidak jemu. Al-insan, manusia. Manusia tidak jemu. Tidak pernah puas. Daripada apa ni? Min du'ail khair. Dari doa al-khair. Al-khair apa mana? Apa kebaikan ni? Sebab tu khair ini kadang-kadang dalam Al-Quran harta. Kadang-kadang khair tu amal soleh. Tapi di sini apa maksud khair? Khair iaitu apa yang biasa manusia secara umum nak. Harta, panjang umur, sihat. Ini maksud khair. Jadi Allah nak tahu, Allah nak beritahu perangai manusia iaitu tak pernah jemu bila berdoa untuk dapat 2-3 benda ni. Sihat, panjang umur, harta, anak berjaya, doa kebaikan. Sebab itulah doa orang beriman berbeza. Doa orang beriman dia tak fokus pada sihat, pada umur panjang, pada harta tak. Orang beriman dia fokus pada apa? Doa apa? Orang beriman selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan juga orang beriman selalu berdoa yang saya ajar dah apa dia? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, sampai habiskan. Ini orang beriman tak pernah jemu daripada doa ni. Doa apa? Doa yang paling penting ialah, ya Allah bagilah pada jiwaku sifat takwa. Ada harta banyak tapi tidak ada takwa, hancur. Badan sihat tapi takwa tak ada, hancur. Berapa ramai yang badan sihat jogging sebelum subuh tapi tak boleh nak bangun solat malam. Kemudian wazakkiha, sucikan jiwaku daripada sifat kotor, kufur, syirik, sifat dengki, dendam, panas barang. Bersihkanlah jiwaku. Kenapa dia minta pada Allah? Sebab dia kata anta khairum man zakkaha, engkaulah yang paling sempurna bila menyucikan jiwa. Ini orang beriman tak jemu doa macam ni. Termasuklah minta apa ni? Anta ja'ala Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadilah Quran tu sebagai penyejuk hatiku. Itu doa orang beriman. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Tapi kalau orang kafir, manusia biasa, doa dia yang tak pernah jemu ialah sihat. Yang kedua, umur panjang. Yang ketiga, harta. Ini 3 benda ni dia tak pernah jemu. Bukan salah, bukan salah. Tapi ini bukan keutamaan. Sebab tu kalau kita tengok kan Nabi Ayub, dia sakit berapa tahun? Berapa tahun? Ramai orang kita tahu Nabi Ayub bila sakit sampai keluar ulat. Maklumat tu salah, yang tu dia tahu. Yang tempoh Nabi Ayub sakit ni berapa lama, tahu tak? Kulit dia berai apa semua, tapi tak adalah sampai keluar ulat. Dan Allah uji Nabi Ayub ni. Nabi Ayub ni Allah bagi nikmat, kulit dia cantik, rupa dia cantik,
Yang kedua, harta dia banyak. Yang ketiga, anak ramai. Tapi Allah uji dia, hilang semua dalam masa 3 hari. Pertama, hari pertama Allah bagi penyakit kulit pada dia. Yang kedua, Allah bagi 12 anak dia semua mati. Kemudian yang ketiga, Allah hancurkan semua harta-harta dia. Sehingga dia duduk daripada rumah besar, duduk macam rumah yang kecil, macam bangsal. 3 hari. Habis semua. Dan berapa lama Allah bagi ujian? 18 tahun. Menunjukkan sihat tu bukan mesti nikmat. Dan kadang-kadang sakit menjadi nikmat. Sebab itulah isteri Nabi Ayub, dia suruh Nabi Ayub berdoa kepada Allah supaya Allah sembuhkan. Apa jawapan Nabi Ayub? Dia kata, kita sihat, kita bahagia 20 tahun. Kita sihat, kita bahagia, kita mewah 20 tahun. Dan kita sakit baru 18 tahun. Tak sama lagi. Jadi dia kata malu nak minta. Sebab Allah dah bagi sihat, bagi senang 20 tahun. Allah uji baru 18 tahun. Tak sama lagi. Menunjukkan apa? Yang tiga-tiga benda ni bukan mestinya nikmat. Umur panjang, sihat, harta. Tapi nikmat yang paling besar ialah bila kita ada takwa. Bila jiwa kita bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Okey, kemudian Allah kata apa? Wa in massahu. Ini perangai kedua manusia. Dia selalu minta benda yang baik, sihat, afiat. Tetapi dan sekiranya massahu syarr, dia ditimpa asyarr, keburukan ataupun musibah. Apa pula sikap manusia ni? Manusia yang tak beriman ni. Dia dalam tafsir ulama kata bila sebut insan ni biasanya orang yang tak beriman. Bila sebut insan biasa yang tak beriman. Apa sifat manusia tak beriman? Suka minta kebaikan dunia. Yang kedua, bila mereka ditimpa keburukan, fayaus, lalu mereka putus asa. Putus asa, qanut, kecewa. Qanut ni teruk daripada yaus. Yaus, putus asa, qanut, kecewa. Ini perangai tak baik ni. Perangai tak baik manusia apa dah? Suka minta benda yang baik. Bila dapat, lupa Tuhan. Bila tak dapat, kecewa. Okey, sifat orang beriman pula. Sifat orang beriman. Beza tak beriman dengan beriman. Dapat kebaikan, tak dapat kebaikan. Kalau tak beriman, sombong, lupa diri. Kalau dapat kebaikan. Kalau tak dapat kebaikan, kecewa, putus asa. Okey. Kalau orang beriman, bila dapat kebaikan, apa dia? Semakin taat. Semakin taat. Dalam bracket syukur. Saya terjemah semakin taat sebab apa? Orang Melayu salah faham kalau sebut syukur. Bila dapat nikmat, dapat kelebihan, kita kata syukur. Dia kata apa? Saya dah buat kenduri kesyukuran. Salah. Sebenarnya bila dapat kebaikan, orang beriman semakin taat, bukan kenduri kesyukuran. Syukur tu makna dia taat kepada Allah. Okey, bila tak dapat, orang beriman redha plus sabar. Ini je beza. Jadi Allah nak sebut insan di sini, siapa ni? Ni. Orang beriman lain. Semoga Allah
beri kekuatan pada kita untuk memiliki dua sifat ni. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis sahih yang biasa kita selalu dengar. Nabi kata apa? Ajaban li amril mu'min. Aku rasa kagum dengan orang beriman. Apa dia? Yang Nabi rasa kagum dan pelik dengan orang beriman ni. Bila dapat kebaikan, dia tak sombong. Dia semakin taat kepada Allah, semakin dekat. Dan bila dapat musibah, macam Nabi Ayub tadi, dia redha, dia sabar, pun jadi baik. Dua-dua ni bagi orang beriman adalah baik. Tidak ada musibah. Tapi bagi orang tak beriman, dua-dua jadi musibah. Dapat kebaikan sombong, tak dapat kecewa. Dua-dua musibah. Okey? Jadi cukup setakat ni. Kita sambung ayat 50 kelas akan datang insya-Allah. Bagaimana cara nak bertaubat nasuha? Adakah melalui ini saya dah ulang banyak kali ni. Bagaimana cara nak taubat nasuha? Allah sebut taubat nasuha dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ulama sepakat nak bertaubat daripada dosa. Taubat nasuha tu makna taubat yang penuh keikhlasan. Taubat yang sungguh-sungguh, bukan main-main. Maka dia mesti ada 5 syarat. Ada 5 syarat ni, dia taubat nasuha lah. Pertama, dia tinggal dosa. Yang kedua, dia menyesal di atas dosa yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, dia berazam untuk tidak ulang lagi dosa tu. Termasuklah dia elak daripada berkawan orang yang mengheret dia kepada dosa. Yang keempat, dia betul-betul taubat ikhlas kerana Allah, bukan kerana kesempitan, bukan kerana malu pada orang. Dan yang kelima, dia bertaubat di waktu taubat masih diterima, iaitu bukan ketika nyawa sampai ke halkum, ataupun bukan ketika matahari terbit daripada sebelah barat. Jadi cukup 5 syarat ni, maka taubatnya akan diterima oleh Allah, walaupun dia tak solat sunat taubat. Solat sunat taubat hanya pelengkap. Hanya pelengkap. Nama lagi solat sunat, bukan syarat, bukan wajib. Yang syarat yang 5 ni. Kemudian bila dia bertaubat, ada tanda-tanda dia. Tanda taubat diterima apa dia? Bukan solat sunat taubat. Tanda taubat diterima ialah keadaan dia selepas bertaubat lebih baik daripada sebelum bertaubat. Yang kedua, dia lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada akhirat dibanding dengan lebih dekat kepada dunia. Makna cinta dia kepada dunia dia semakin malap, semakin kurang. Sebaliknya cinta dia kepada Allah, cinta kepada akhirat semakin membuak. Dan tanda ketiga, amalannya semakin meningkat. Amalannya semakin meningkat, semakin bertambah. Yalah, bila orang bertaubat ni dia nak mati. Dia tahu dia akan mati bila-bila masa, maka dengan sebab itu dia akan semakin tambahkan amalannya. Okey. Mana? Apa dia? Apa intipati fusilat? Intipati dia sebenarnya secara umum Quran ni nak merawat penyakit manusia yang tidak percaya pada Allah, yang tidak kenal Allah, yang tidak cinta pada Allah, dan sebaliknya penyakit itu membawa kepada syirik kepada Allah, kufur kepada Allah. Sebab itulah surah Fussilat ni daripada awal lagi Allah menceritakan tentang kaum-kaum yang dahulu yang kufur kepada Allah. Kemudian intipati surah Fussilat juga maksud dia apa dah? Fussilat mana dihuraikan, dijelaskan. Iaitu Allah nak bagi tahu Quran tu cukup jelas. Cukup jelas. Makna kalau ada masih orang menolak tu, bukan Quran tak jelas. Quran telah Fussilat, telah dijelaskan. Quran tu memang sebagai petunjuk kepada manusia, maka sebab tu diturunkan dalam keadaan Fussilat. Kalau manusia tak beriman, bukan masalah Quran tak jelas, tapi masalah hati manusia, sama ada jahil ataupun degil, sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana meningkat redha dan sabar ketika mendapat musibah? Dia salah satu caranya kita tadabbur ayat Quran satu persatu. Bila kita tak redha ada penyakit hati, dan perawat penyakit hati ialah Al-Quran. InsyaAllah bila kita tadabbur ayat demi ayat, akan hilang penyakit tak redha dengan takdir Allah. Yang kedua, kita bacalah sejarah-sejarah para nabi, para rasul, para sahabat, para salafus salih yang sebenarnya mereka lagi teruk ujian.
Mereka lagi miskin pada kita, tapi mereka boleh reda. Bahkan Nabi kata ada orang dahulu, bila mereka berdakwah, mereka ditangkap, digergaji, terbelah dua. Sedikit pun iman mereka tak goyah. Sedikit pun tak menggugat keredaan mereka kepada takdir Allah. Mereka tetap beriman. Kenapa? Sebab dalam kepala mereka, mereka hidup untuk mencari redha Allah, bukan nak cari redha manusia. Jadi letaklah matlamat hidup kita redha Allah. Dengan redha Allah sahaja kita akan bahagia. Jadi bacalah sejarah para nabi, para rasul, salafus salih, barulah kita rasa, ya Allah, aku ni kenapa tak bersyukur? Orang tak redha ni sebenarnya tak bersyukurlah. Tak bersyukur dengan apa yang Allah bagi pada dia. Sama ada nikmat ke musibah, dia tak bersyukur. Maka sebab itu tak redha. Sebab apa? Sebab kita rasa kita tak dapat yang sepatutnya. Tapi kalau kita baca sejarah para nabi, para rasul, mereka lagi teruk, lagi miskin. Kenapa mereka lagi teruk, lagi miskin, lagi besar ujian, mereka boleh redha? Ujian aku kecil je. Ini menunjukkan bukan Tuhan tak adil pada aku, tapi aku ada masalah hati. Aku lebih tamakkan masalah dunia, harta dunia, daripada tamakkan pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Berdosa tak kalau ada yang kata hidayah belum sampai? Kalau dia cakap dalam keadaan dia jahil, tak berdosa. Tapi kalau dia bercakap dalam keadaan dia tahu, dia faham, berdosa. Sebab apa? Ayat tu menyalahkan Tuhan. Hidayat belum sampai, seolah dia nak salahkan Tuhan. Aku dah cari hidayat, tapi Tuhan tak sampaikan lagi. Maka bila dia salahkan Tuhan, dosa, bahkan dosa besar. Kalau dia cakap dalam keadaan dia faham. Bahkan Allah sebut, itu antara ciri-ciri orang kafir yang suka menyalahkan takdir. Apa mereka kata dalam surah Baqarah? Waqalu qulubuna ghulfun. Bila Nabi bagi petunjuk pada mereka, Nabi ajar Quran pada mereka, mereka kata apa? Qulubuna, hati kami ada selaput. Jadi kami tak boleh buat apalah. Jadi apa yang kamu cakap tak masuk, sebab hati kami ada selaput. Jadi dia nak salahkan siapa? Tuhan yang letak selaput di hati mereka. Sama juga ayat yang moden ialah hidayat belum sampai. Sebenarnya hati mereka yang tak nak pada hidayat. Apa makna sebenar? Sihat sebelum sakit. Sihat sebelum sakit. Makna sebenar, kalau nak tahu, pergi hospital. Pergi hospital, kita tahulah makna sihat. Sihat ni orang boleh buat macam-macam lah. Boleh berjalan, boleh makan, boleh duduk, macam bebas. Yang sakit tu terbaring, banyak benda terhalang. Itu pada fizikal lah, pada zahir. Tapi sakit yang paling bahaya bukan sakit fizikal. Sakit yang paling bahaya adalah sakit hati. Allah kata fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Badan sihat tapi hati sakit, tak boleh nak solat, tak boleh nak berzikir. Kadang-kadang fizikal kawan tu sakit di hospital, tapi dia guna masa dia sakit di hospital untuk berzikir, untuk baca Al-Quran, untuk hafal Quran pun. Jadi itulah makna sihat dan sakit. Tapi sakit yang paling bahaya bukan sakit fizikal, tapi sakit hati. Banyak baca sahabat. Dah, tak ada? Mana ni? Dia jawab tadi kan? Dah. Okey, kelas akan datang ialah besok pukul 10.30 tadabbur surah Ibrahim. Kita tak ada buat Al-Quran, tapi ingat ramai orang baca Quran setiap hari, tapi Quran tu tak akan menjadi syifa, tak akan jadi hiburan, tak akan meningkatkan iman kalau dia tak faham. Jadi cara terbaik ialah supaya Quran tu menjadi syifa, menjadi penawar dan meningkatkan iman ialah kita baca ayat, kita faham. Kita baca ayat, yang kelas tadabbur ni, insya-Allah Quran yang kita tadabbur, ayat yang kita faham daripada surah yang berbeza akan membersihkan hati kita, akan menjadi syifa kepada penyakit hati kita dan akan meningkatkan iman dan menambahkan amal soleh kita, insya-Allah. Jadi kelas akan datang besok pukul 10.30 tadabbur surah Ibrahim, sambungan tadabbur surah Ibrahim.
Oh, Adika, soalan. Apakah tanda seorang itu bila salat tapi susah untuk menangis? Tanda bila salat susah menangis, hati keraslah. Itulah hati keras walaupun badannya lembut. Hati keras, bila hati keras susah nak menangis. Okey, hati keras pula sebab apa? Sebab dalam hati ada cinta dunia, cinta pada orang, cinta pada harta. Jadi bila ada cinta selain pada Allah, cinta Allah tak masuk. Jadi kena bersihkan hati daripada cinta dunia, cinta nafsu kena bersihkan dulu, barulah masuk cinta Allah. InsyaAllah selepas itu mudah nak menangis. Sebab itulah orang yang paling mudah menangis dan paling banyak menangis ialah orang yang hatinya lembut, orang yang hatinya bersih. Macam Nabi, macam para sahabat. Mereka dosa tak ada. Bila dosa tak ada, hati lembut. Bila hati lembut, kadang-kadang dengan Fatihah pun boleh menangis. Tak payah baca surah panjang, dengan Fatihah pun mereka boleh menangis. Wallahu a'lam. Okey, cukuplah kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.